Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kami dari pelajar program ujian jarak jauh PACE UM bagi subjek SCCG 3123 Negotiation Communication akan menyampaikan pembentangan kumpulan. Terlebih dahulu yang dihormati lecturer kami iaitu Encik Muhammad Dinul Syamil bin Haris selaku pengajar bagi subjek ini, dan yang dihormati kepada rakan-rakan sekalian yang menonton pembentangan kumpulan ini. Okey, sebelum itu saya perkenalkan nama saya, Muhammad Asif bin Kamrul Zaman, dan rakan-rakan saya lain yang turut akan buat pembentangan iaitu Muhammad Hafiz bin Rohadi, Nur Syazwani binti Saleh, Muhammad Wahyudin bin Wahab, Suraida binti Kusni, dan Muhammad Syaiful Alif bin Muhammad Syarif. Okay, seterusnya kita akan mulakan pembentangan ini. Okay, next. Okay, terlebih dahulu kita pergi kepada asas komunikasi perundingan mengikut zaman awal hingga kini lah. Okay, pada zaman purba, perundingan informal dalam konteks keluarga atau komuniti untuk penyelesaian konflik. So kita pergi ke tamadun awal pula, perundingan lebih berstruktur dengan kemunculan negara, kota dan kerajaan. Dan yang ketiga, era moden, pendekatan perundingan berprinsip diperkenalkan oleh Roger Fisher dan William Ury pada 1980. Kepentingan komunikasi antara budaya, nombor satu adalah memahami norma dan nilai etika budaya lain dalam perundingan antarabangsa. Mengelakkan salah faham, strategi komunikasi yang tepat dapat mengurangkan konflik akibat perbezaan budaya. Nombor tiga, perundingan perlu membangunkan kecekapan dan komunikasi antara budaya untuk perundingan yang lancar. Seterusnya, cabaran dalam perundingan antarabangsa. Nombor satu adalah halangan bahasa. Perbezaan bahasa boleh menyebabkan kesukaran dalam komunikasi dan salah tafsir. Nombor dua, komunikasi non-verbal. Perbezaan dalam isyarat tubuh dan ekspresi boleh menimbulkan salah faham. Nombor tiga adalah penyesuaian diri. Perunding perlu menyesuaikan diri dalam perserikaran perlindungan yang multicultural. Strategi mengatasi cabaran itu adalah pembelajaran bahasa, mempelajari dan meniru dialek bahasa Inggeris yang digunakan oleh pihak lain ataupun bahasa di mana kita mengadakan perundingan itu. Dua, pemerhatian bahasa badan, menghatikan dan menyesuaikan diri dengan bahasa badan pihak lain. Nombor tiga adalah akomodasi komunikasi, iaitu menyesuaikan gaya komunikasi untuk meningkatkan kefahaman dan penerimaan. Okay, latar sebabkan situasi ini berdasarkan esei peluang yang besar, cabaran signifikan. Sebagai pengurus yang baru, saya berpeluang mengikuti kumpulan perundingan yang mewakili negara dalam perundingan antarabangsa. Ini adalah pengalaman yang menarik namun turut membawa cabaran yang besar. Nombor dua adalah saya menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan persetujuan perundingan yang pelbagai budaya. Perbezaan bahasa dan isyarat perkara lisan menyebabkan salah faham di antara delegasi. Nombor tiga adalah strategi menyesuaikan diri. Saya berusaha untuk mempelajari dialek bahasa Inggeris yang digunakan serta memahami bahasa badan rakan-rakan perundingan. Ini membolehkan saya berkomunikasi dengan lebih berkesan dan menjalin hubungan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Rohadi, nombor matrik 283836. Pada hari ini saya akan menerangkan dan membentangkan cabaran dalam komunikasi antarabangsa. Di dalam cabaran dalam komunikasi antarabangsa terbahagi kepada tiga elemen. Elemen yang pertama adalah perbezaan bahasa, yang kedua adalah perbezaan budaya, dan yang ketiga adalah kesulitan dalam menyesuaikan diri. Apa yang dikatakan dengan perbezaan bahasa, iaitu istilah perbezaan bahasa. Dari Mustafa N. Itial 1999 telah menerangkan bagaimana bahasa ataupun dialek yang berbeza-beza dari segi sintaksis, leksikon, sebutan dan sistem tulisan. Variasi ini boleh memberi kesan kepada pembelajaran kita, komunikasi penduduk dan pemahaman budaya setempat. Norma tata bahasa sering dipecahkan dalam bahasa Inggeris, seperti yang pernah kita lihat kata kerja yang tidak teratur seperti go dan when, dan bentuk jamak yang tidak konsisten seperti mouse dan mice.
Perkara ini boleh mengelirukan pelajar dan menjadikannya pelajar ni lebih sukar bagi mereka untuk memahami struktur dan aliran tata bahasa dan juga bahasa. Selanga bahasa sehari-hari dan kiasan budaya menjadikan pemahaman yang lebih sukar. Disebabkan kerumitan itu, penutur bukan asli mungkin merasa lebih sukar untuk meluahkan sepenuhnya diri mereka, memahami penuturan asli dan atau berinteraksi dengan orang lain dalam pelbagai tetapan. Oleh kerana bahasa Inggeris mempunyai banyak pengecualian dan piawaian yang tidak sekata, sebutan adalah satu lagi masalah yang besar. Banyak kombinasi vokal dan bunyi yang unik kepada bahasa Inggeris mungkin tidak ditemui dalam bahasa lain. Walaupun mereka mempunyai ejaan yang serupa, perkataan seperti tough, true, tough dan tough disebut secara yang berbeza, yang mungkin mengelirukan untuk pemula. Ini kata Osgood et al. Pada tahun 2009. Perbezaan budaya pula. Perbezaan budaya mempengaruhi cara individu melihat dunia, berhubung antara satu sama lain dan juga memahami peraturan sosial. Sebagai contoh, budaya yang berbeza menghargai kaedah komunikasi yang berbeza. Ada yang menghargai keterusterangan secara langsung bermaksudnya, ataupun sementara yang lain menghargai wacana tidak langsung ataupun yang lebih sopan. Okey, yang seterusnya adalah bahasa badan. Termasuk postur, gerak isyarat dan mimik muka sering digunakan untuk menyampaikan niat atau perasaan dan tidak dapat disampaikan secara langsung atau secara terus. Juga tetapi bergantung kepada situasi dan budaya. Mesej ini boleh ditafsirkan secara berbeza. Sebagai contoh, dalam banyak budaya, hanya anggukan kepala mungkin menunjukkan tanda persetujuan. Mungkin kita bersetuju dengan anggukan. Tetapi di negara tertentu seperti Greece dan Bulgaria, ia juga boleh membayangkan penolakan. Ini adalah pemahaman yang berbeza. Persepsi tentang niat juga boleh menjadikan rumit oleh petunjuk bukan lisan seperti kedekatan, sentuhan dan gerak isyarat tangan yang semuanya mungkin menyampaikan tafsiran yang berbeza. Sebagai contoh, sesetengah situasi mungkin melihat sentuhan seperti jabat tangan atau tepukan di belakang sebagai menyenangkan, manakala yang lain mungkin menganggapnya sebagai tidak wajar. Ini adalah perbezaan pandangan. Adat dan amalan yang ditetapkan yang mengawal cara orang berinteraksi dan berkomunikasi dalam masyarakat dirujuk sebagai budaya normatif. Sebagai contoh yang kita pernah lihat, walaupun mengekalkan hubungan mata yang kuat mungkin dianggap sebagai tidak hormat dalam budaya tertentu, ia juga boleh menjadi tanda keyakinan terhadap orang lain. Okey, sebagai contoh, orang yang jujur apabila bertutur, kita boleh melihat daripada sudut pandangan mata. Ini perbezaan dia. Okey, yang seterusnya adalah kesulitan dalam menyesuaikan diri. Menjadi tidak biasa dengan konvensyen baharu, norma sosial dan jangkaan menjadikannya sukar untuk menyesuaikan diri dengan lokasi atau situasi baharu. Memahami dan menyesuaikan diri dengan perbezaan perbendaharaan kata, pembinaan ayat dan sebutan bahasa dalam kawasan atau kumpulan sosial tertentu adalah penyesuaian diri kepada pelbagai dialek. Sebagai contoh yang pernah kita lihat, terdapat perbezaan jelas dalam penggunaan perkataan dan sebutan di antara dialek Inggeris, Amerika dan Australia dalam bahasa Inggeris. Menyesuaikan diri dengan bahasa badan dalam konteks sosial yang tidak biasa atau silang budaya apabila isyarat bukan lisan yang berbeza-beza. Makna gerak isyarat, postur dan hubungan mata sangat berbeza di seluruh budaya. Meningkatkan perbendaharaan kata, menyempurnakan tata bahasa dan memberi perhatian kepada nada dan bahasa badan semuanya boleh meningkatkan kejelasan dan keberkesanan komunikasi tersebut.
Membangunkan kecerdasan emosi yang memerlukan mengenal pasti dan mengawal emosi sendiri sambil juga memahami perasaan orang lain. Ini adalah yang sangat penting pada bahagian dalam meningkatkan kebolehan komunikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Wahyudin Wahab, nombor metik 284057. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan berkaitan strategi komunikasi untuk mengurangkan perbezaan budaya. Perbezaan budaya sering menjadi perhalang dalam interaksi sosial, terutamanya dalam masyarakat yang majmuk dan kaya dengan kepelbagaian bahasa, bangsa dan budaya. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa strategi komunikasi bagi mengurangkan perbezaan budaya tersebut. Salah satunya adalah memahami budaya yang berlainan. Dengan memahami budaya yang berlainan ini, ia dapat mengurangkan perbezaan budaya seperti melibatkan penyelidikan mengenai norma, nilai dan kepercayaan yang mendasari budaya tersebut. Melalui pemahaman ini, individu dapat menghargai perspektif yang berbeza dan mengelakkan daripada berlakunya salah faham. Sebagai contoh, salah satu cara untuk mencapai pemahaman ini iaitu melalui pendidikan dan latihan komunikasi antara budaya. Program-program ini boleh mengajarkan tentang pelbagai budaya serta cara berkomunikasi yang sesuai dalam konteks yang berbeza. Selain itu, pengalaman peribadi seperti pertukaran pelajar atau program kerja sukarela di luar negara juga dapat membantu individu merasai budaya lain secara tidak langsung, dapat meningkatkan empati dan penghargaan terhadap kepelbagaian. Strategi seterusnya adalah membangunkan kemahiran komunikasi antara budaya. Kemahiran komunikasi antara budaya adalah aspek penting untuk mengatasi perbezaan budaya. Ini termasuk kemahiran mendengar secara aktif yang membolehkan individu memahami pandangan dan perasaan orang lain tanpa membuat sebarang andaian. Kerana dengan mendengar dengan teliti, individu tersebut boleh membina hubungan yang lebih kukuh dan mengurangkan prasangka. Selain itu, menyesuaikan gaya komunikasi adalah salah satu cara penting untuk berinteraksi dengan individu daripada latar belakang budaya yang berbeza. Kerana setiap budaya mempunyai gaya komunikasi mereka yang tersendiri dan individu perlu belajar menyesuaikan cara mereka berkomunikasi sama ada secara lisan atau bukan lisan agar lebih sesuai dengan konteks budaya yang berbeza tersebut. Strategi yang berikutnya adalah mengadakan dialog terbuka. Dialog terbuka adalah kunci untuk membina kepercayaan dan memahami perbezaan budaya. Melalui dialog terbuka ini, yang disertai oleh pelbagai individu terdiri daripada latar belakang budaya yang berbeza, membolehkan mereka bertukar-tukar dan berkongsi pandangan dan juga pengalaman mereka dengan lebih bebas dan secara meluas. Oleh itu, dengan membina platform untuk perbincangan yang nasihat seperti ini, individu tersebut boleh menyelesaikan konflik atau perselisihan faham dengan cara yang berbina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Sureda binti Kusni dan nombor matrik saya adalah 284121. Saya akan menyambung pembentangan berikutnya adalah berkaitan dengan strategi keempat bagi strategi komunikasi untuk mengurangkan perbezaan budaya adalah mengaplikasikan media dan teknologi terkini. Seperti yang kita sedia maklum, peranan media sosial pada ketika ini adalah menghubungkan individu dari pelbagai latar belakang budaya. Peranan media sosial juga memudahkan pertukaran idea dan pengalaman antara pengguna. Dengan peranan media sosial juga, ianya mampu meningkatkan kesedaran dan pemahaman budaya sesama masyarakat. Dalam penggunaan media dan teknologi terkini juga, ianya mendorong sikap hormat dan penghargaan antara budaya. Di samping itu, ianya membantu mengurangkan prasangka dan juga stereotip di kalangan masyarakat. Dengan menjadikan maklumat tentang norma, nilai dan amalan budaya,
Ianya menggalakkan dialog terbuka dan pertukaran pandangan semasa dialog terbuka itu berlangsung. Daripada segi kesedaran budaya pula, ianya meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepelbagaian budaya majmuk khususnya di Malaysia. Di samping itu, ianya menghasilkan persekitaran yang inklusif dan juga harmoni. Berdasarkan tugasan ini, kami telah merujuk kepada kajian Omar dan Muhammad Ali yang telah dijalankan pada 2021. Penulis juga menyatakan bahawa mengaplikasi media dan teknologi terkini mampu menambah kredibiliti terhadap pernyataan yang dikeluarkan. Ianya menunjukkan bukti empirikal mengenai keberkesanan media dalam komunikasi antara budaya. Bagi strategi yang seterusnya adalah strategi yang kelima, iaitu membina komuniti inklusif. Mari saya jelaskan berkaitan dengan definisi masyarakat inklusif. Masyarakat inklusif iaitu memberi peluang kepada semua individu, tidak mengira latar belakang budaya, agama, etnik ataupun status sosial. Dalam penerimaan kepelbagaian, menilai perbezaan daripada persamaan dan boleh memproporsikan sikap saling menghormati. Antara aktiviti meraihkan kepelbagaian yang boleh dijalankan adalah seperti festival budaya, pameran seni, seminar dan juga forum. Manfaat yang dapat diperolehi daripada aktiviti ini ialah ianya mampu mengukuhkan hubungan di antara kepelbagaian kumpulan yang tersebut dan juga ianya mengurangkan prasangka dan juga prejudis. Ini juga dikaitkan oleh Balakrishnan 2022 dalam tulisan ilmiahnya. Dan bagi dasar kesaksamaan, ianya penting dalam pendidikan, pekerjaan, kesihatan dan juga perumahan. Ianya memastikan akses yang sama rata kepada semua lapisan masyarakat. Apa peranan kerajaan? Peranan kerajaan adalah menggubal dasar yang memperkasakan golongan minoriti dan juga menghapuskan halangan jaringan sosial. Kebaikannya kepada masyarakat dengan membina komuniti inklusif ialah ianya memungkinkan setiap individu menyertai sepenuhnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi dan ianya juga memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhannya. Slide yang berikutnya merupakan rumusan kepada 5 strategi yang telah kami bentangkan sebentar tadi. Untuk mengurangkan perbezaan budaya dalam masyarakat majmuk, strategi komunikasi yang berkesan adalah sangat penting. Melalui pendidikan dan pengalaman peribadi dapat meningkatkan penghargaan terhadap kepelbagaian, sementara kemahiran komunikasi antara budaya seperti menjadi pendengar yang aktif dapat membantu membina hubungan yang lebih baik dan mengurangkan prasangka. Dialog terbuka secara berkala juga penting untuk membina kepercayaan dan juga menyelesaikan perselisihan antara budaya. Dengan pengaplikasian teknologi moden seperti media sosial juga dapat membantu dalam menghubungkan individu dari latar belakang yang berbeza. Di samping itu, pendekatan masyarakat yang inklusif berdasarkan prinsip kesaksamaan dengan mengimarahkan aktiviti kebudayaan dapat mengatasi prasangka dan membina keharmonian dan seterusnya mengukuhkan perpaduan sosial dalam dunia yang semakin global ini. Sekian. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazwani binti Saleh, nombor matrik 283862. Seterusnya akan menerangkan tentang kesan dan impak strategi komunikasi dalam hasil perundingan. Okey, strategi komunikasi yang efektif memainkan peranan penting dalam perundingan dengan kesan utama termasuk peningkatan kefahaman dan kerjasama antara semua pihak yang terlibat. Melalui penggunaan strategi komunikasi yang jelas dan berstruktur, semua pihak dapat memastikan pemahaman yang sama tentang isu yang dibincangkan, yang penting untuk mengelakkan konflik dan salah tafsir. Okey, bahasa yang mudah difahami, penjelasan terperinci serta pengulangan maklumat penting dalam membantu untuk mengukuhkan kefahaman dalam kalangan peserta. Sebagai wakil Malaysia, persiapan menyeluruh termasuk pemahaman isu dan analisis posisi pihak lain adalah kunci untuk menyampaikan hujah dengan lebih yakin. Okey, selain itu, memahami dan menghormati budaya serta etika perundingan adalah aspek penting dalam perundingan antarabangsa. Malaysia perlu memastikan setiap tindakan mencerminkan nilai-nilai yang baik dan menghormati budaya pihak lain yang dapat meningkatkan kredibiliti dan membina kepercayaan. Fleksibiliti dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah serta pengurusan emosi turut membantu dalam membina suasana perundingan yang
positif. Okey, seterusnya adalah strategi komunikasi yang baik juga penting untuk mengurangkan konflik dan salah faham dengan memastikan semua pihak mempunyai pemahaman yang sama. Teknik seperti mendengar secara efektif dan aktif, memberikan maklum balas yang jelas dapat mencipta persekitaran yang kondusif untuk mencapai persetujuan. Kajian menunjukkan bahawa mendengar secara aktif dapat menurunkan ketegangan dan meningkatkan rasa saling hormat-menghormati dalam perbincangan. Kesan dan impak seterusnya dalam strategi komunikasi dalam hasil perundingan adalah impak positif strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang berkesan membawa kepada peningkatan keyakinan diri dalam individu dan juga keberkesanan kumpulan. Apabila individu berasa mampu berkomunikasi dengan jelas, mereka akan lebih berani mengambil bahagian dalam perbincangan. Tindakan strategik seperti mengamalkan komunikasi aktif dan berkesan serta memberikan maklum balas konstruktif adalah penting untuk memastikan keberkesanan perundingan. Menggunakan teknik penyampaian yang berstruktur dan memastikan setiap ahli kumpulan memahami peranan mereka dalam kumpulan juga dapat meningkatkan prestasi keseluruhan. Okey, dengan meningkatkan kemahiran komunikasi melalui latihan dan refleksi, ahli perunding dapat memastikan kepentingan Malaysia diwakili dengan baik dalam proses perundingan, mencapai hasil yang optimum dan membina hubungan jangka panjang yang kukuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syaiful Alif bin Muhammad Syarif, nombor matrik 284146. Sekarang saya akan teruskan kepada kesimpulan. Kesimpulannya, perundingan antarabangsa yang efektif memerlukan kemahiran komunikasi antara budaya yang baik, terutamanya dalam konteks Malaysia Madani yang menekankan kesederhanaan, keadilan dan keharmonian. Memahami budaya rakan perunding dan membangunkan kemahiran mendengar aktif adalah penting untuk mengelakkan salah faham dan membina hubungan yang kukuh. Dialog terbuka juga memainkan peranan dan mewujudkan suasana perbincangan yang adil dan membina kepercayaan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, perunding dari Malaysia dapat mewakili negara dengan baik di pentas antarabangsa dan mencapai matlamat perundingan dengan berkesan. Sekian, terima kasih.